Tengok je lah. Okay. InsyaAllah Dai Imran, boleh kita mula ke? Dah bersedia ke? Boleh, silakan. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan lafaz basmalah pembuka bicara, insyaAllah saya moderator pada hari ini, Mior Ahmad Fikri bin Mior Effendi, ingin mengajak kita semua untuk bersama-sama kita buka majlis kita pada malam ini dengan bacaan Ummul Furqan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam kami ucapkan. InsyaAllah terima kasih kerana sudi bersama kami dalam program Akasia Talks pada kali ini. Baiklah, insyaAllah untuk slot kali ini, kami dengan penuh sukacitanya menampilkan seseorang tetamu yang cukup istimewa khas pada malam ini, iaitu Al-Fadil Dai Imran Zaki, seorang pendakwah bebas yang juga merupakan antara finalis Dai Pendakwah Nusantara musim ke-6 TV3. Dan saya ingin mengambil peluang ini juga untuk memperkenalkan biodata Dai Imran sedikit. Dari segi latar belakang pendidikan, Dai Imran merupakan graduan Tahfiz dan Syariah Darul Quran, JAKIM. Beliau juga merupakan mahasiswa pengajian Islam Universiti Marmara, Istanbul, Turki. Dan dari segi penglibatan, beliau pernah terlibat dengan sebagai host Sahabat Backpackers 2019 TV3. Beliau juga merupakan jurulatih utama Performa Academy dan beliau juga menjadi pengerusi NGO Tumbuh Malaysia. Betul ya, Dai Imran? Betul. Baik, okey. Jadi insyaAllah seperti yang dijanjikan, kami akan menyantuni anda dengan sajian topik diskusi yang sangat dekat dengan kita pada malam ini. Tak lain dan tak bukan bulan yang makin hampir dengan kita, iaitu bulan Ramadan. Jadi antara kupasan tajuk yang kita akan bincangkan pada malam ini adalah berkaitan dengan Kalenдар Ramadan, apakah persediaan kita? Kalau kita lihat dari segi Kalenдар Ramadan tu kan, dari segi tajuk tu, ia membawa maksud ambang ataupun kalau kita nak lebih faham, ia adalah membawa maksud hampir, makin hampir. Kalau bahasa Inggeris, just around the corner. Okay. Dan persoalannya, apakah persediaan kita? Jadi insyaAllah, tanpa membuang masa, kita terus kepada topik perbincangan kita pada malam ini. Tapi sebelum tu, diminta kepada semua yang menyaksikan live kita pada malam ini untuk sama-sama share, sama-sama kongsikan kepada semua mahasiswa USIM ataupun sahabat-sahabat korang yang lain. Sama-sama kita ambil ilmu yang akan diberikan oleh Dai Imran sekejap saja lagi. Baik. Jadi insyaAllah sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, saya ingin buka kita punya
forum pada malam ini dengan firman Allah daripada surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu supaya berpuasa sebagaimana orang yang terdahulu daripada kamu supaya kamu bertakwa. Jadi kalau kita nak lihat, ini adalah dalil yang memang familiar, dalil yang memang kenal berkaitan dengan bulan Ramadan. Baik. Jadi untuk seterusnya, insyaAllah kita pergi kepada soalan yang pertama. Ada Imran, dah ready Okay. Silakan Mio. Alright. Ada Imran ada dekat mana tu? Saya sekarang dekat rumah dekat Istanbul. Istanbul. Rumah saya. Sekarang ni dekat sana pukul berapa? Dekat sekarang ni jam 4 petang. 4 petang. Kalau kami dekat Malaysia ni pukul 9. 9 lah. Okey. Selamat malam. Beza 5 jam Terima kasih. 5 jam. Baik. Jadi insyaAllah kita akan terus kepada soalan yang pertama, iaitu mungkin dalam beberapa hari lagi kita akan menyambut bulan Ramadan Al-Mubarak, salah satu bulan yang mulia, salah satu bulan yang penuh keberkatan. Jadi sebagai permulaan, mungkin boleh Da'i Imran jelaskan apakah keistimewaan bulan Ramadan yang bakal tiba nanti. Mungkin kita sedia umum tahu yang bulan Ramadan ni memang ada banyak kelebihan. Sebagai contoh, ada malam Lailatul Qadar. Bulan Ramadan ni pun dikenali sebagai bulan pengampunan dosa. Mungkin Da'i Imran boleh terangkan ataupun perincikan apa kelebihan bulan Ramadan. Silakan Da'i Imran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang saya hormati, yang saya kasihi saudara Mio Fikri sebagai moderator pada hari ini. Alhamdulillah, satu permulaan majlis yang sangat baik pada hari ini. Dan juga rakan-rakan, sahabat-sahabat daripada USIM dan juga mungkin luar daripada USIM yang turut sama serta dalam satu majlis ilmu yang mana Allah Subhanahu Wa Taala dan yang mana dalam hadis juga disebutkan majlis ilmu ni ibarat taman-taman syurga yang mana malaikat membentangkan sayapnya untuk para penuntut ilmu ini. Maka sangat penting untuk kita menuntut ilmu dan juga untuk kita refresh balik. Saya meyakini bahawasanya sahabat-sahabat sekalian sudah pun mendengar berkenaan dengan Ramadan. Kita saban tahun kita akan ada satu, kita panggil sebagai kita refreshing. Setiap kali nak masuk bulan Ramadan, kita akan ada ceramah, kita akan ada kuliah, kita akan ada bersama-sama, mungkin ada orang peringatkan satu sama lain kan. Nak katanya, setiap orang memang tahu bila masuk bulan Ramadan, kita akan menjadi lebih baik daripada sebelum. Kita semua tahu bahawasanya bulan ini, walaupun mungkin contoh saya tak adalah tahu sangat, saya tak pandai mana, saya mungkin tak belajar bidang agama ke, ataupun saya tak pernah tahu hadis tu, saya tak pernah tahu Quran tu, saya jarang pergi masjid. Tapi setiap daripada kita, bila masuk bulan Ramadan, kita semua clear bahawasanya bulan ini ialah bulan yang mana kita akan lebih fokus dalam menambah ibadah kita. Kalau sebelum ni contohnya tak cukup lah solat 5 waktu tu, rasanya bulan Ramadan ni kita akan cuba cukupkan. Ini kalau untuk orang yang tak cukup. Kalaulah pada bulan sebelum ini dia jenis orang yang mungkin tak baca Quran, tak sentuh Quran, tapi saya rasa semua orang pun clear yang pada bulan ini akan cuba-cubalah buka Al-Quran. Pada bulan ini kita akan ambil masa yang agak panjang sikit. Kalau sekarang dah boleh pergi masjid, mungkin kita masuk tarawih, sembahyang tarawih dan sebagainya. Maka ini benda yang sangat clear, kita semua tahu. Tapi apa kata kita melihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mendefinisikan bulan Ramadan kepada kita, dan bagaimana para sahabat satu ketika dahulu diperkenalkan tentang bulan Ramadan.
Jadi ini ialah satu tempat yang mana tidak disebut dekat tempat lain, iaitu pada surah Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu untuk berpuasa seperti mana orang yang terdahulu berpuasa. Moga-moga, mudah-mudahan, so that mudah-mudahan kamu akan menjadi orang yang bertakwa. Tapi saya nak fokus kepada ayat seterusnya. Pada ayat 185. Dekat sini kita nak kenal dulu bulan Ramadan. So saya mungkin tidak begitu bercerita tentang keistimewaan yang banyak-banyak, tetapi saya nak cerita satu keistimewaan sahaja bagaimana Allah Subhanahu wa taala mendefinisikan Ramadan, dan ianya sangat berharga untuk kita. Iaitu kalau kita perasan, bukalah Al-Quran, baca daripada permulaan sampailah habis. Kita cuba cari kat mana Allah Subhanahu wa taala sebut Ramadan. Sekali je. Hanya sekali sahaja Allah sebut bulan Ramadan, iaitu berada di surah Al-Baqarah pada ayat yang ke-185 ini. So Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Jadi Allah Subhanahu wa taala memulakan memperkenalkan bulan Ramadan dengan Al-Quran. Allah tidak memperkenalkan bulan Ramadan dengan bulan bazar. Allah tidak memperkenalkan bulan Ramadan dengan bulan tarawih. Allah tidak memperkenalkan bulan Ramadan dengan bulan puasa. Walaupun kita tahu dalamnya kita berpuasa, tetapi perkenalan, maksudnya Allah kenalkan Ramadan ni dengan apa? Dengan Quran. Cuba kalau kita tengok balik sejarah berkenaan dengan penurunan Al-Quran. Al-Quran ni dah turun lama. Tapi ayat ni turun kat mana? Madinah. Surah Al-Baqarah ialah Madaniyah. Surah yang turun dekat Madinah. Maksudnya ketika ini sahabat, dia dah tahu ke belum fungsi Al-Quran? Dah tahu. Dia tahu Quran ni guidance. Dia tahu Quran ni hudan linnas. Tetapi walaupun dah tahu dah dan dah terima ayat Quran yang sangat-sangat banyak ni, tapi bila masuk pada bulan Ramadan, mereka ni macam kena refresh balik. Jadi refresher balik. Kena macam ibaratnya baru nak baca Quran, baru nak kenal Quran. Macam sebagai contoh, kita dah baca Quran macam-macam, dah baca ayat macam-macam, belajar tafsir macam-macam, tetapi bila kita masuk dalam bulan Ramadan, dia satu waktu yang mana kita macam baru bertemu dengan Al-Quran. Maka inilah dia Allah Subhanahu Taala kenalkan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan ini, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, yang mana diturun padanya Al-Quran. Al-Quran ni apa? Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Petunjuk bagi manusia. Petunjuk bagi manusia maknanya sesiapa saja dia boleh menjadi petunjuk. Petunjuk ni apa maksudnya? Maksudnya bila kita lakukan apa-apa saja dalam kehidupan kita, kita memerlukan petunjuk. Kalau contoh kita mungkin boleh nampak dia macam waste, tapi dia bukanlah waste. Sebab waste ni ada orang diperlukan, ada orang dia tak perlukan kan. Tapi Al-Quran ni dia lebih tinggi lah daripada waste lah. Dia macam memang kita perlukan sangat-sangat Quran ni. Nak pergi mana-mana kita perlukan Quran. So dia petunjuk bagi kita, wa bayyinatin minal huda, penerang pada huda, dan juga al-furqan, iaitu pemisah antara hak dan juga yang batil. So kita nak clarify lah, hidup ni kita nak tahu yang mana yang betul, yang mana yang salah, maka melalui Al-Quran ditunjukkan. Maka yang pertamanya yang kita belajar daripada ayat ini ialah bulan Al-Quran. So bila bulan Ramadan ini diperkenalkan dengan bulan Al-Quran, maknanya inilah bulan yang mana kita kena berikan waktu yang banyak untuk membacanya dan melakukan refleksi. Saya tahu kadang-kadang kita ni mungkin dah banyak baca Quran ke apa ke, ataupun mungkin menjadi seorang yang qari, atau mungkin belajar tafsir dan sebagainya. Tetapi bila masuk bulan Ramadan, walaupun mungkin selama ni dah pernah dengar tentang kisah Nabi Yusuf ke apa, bila kita masuk bulan Ramadan, kita tak boleh nak cakap, surah Yusuf ni, aku dah baca, dah tahu dah cerita ni. No, kita kena rasa macam kita tak pernah dengar. Dan ibaratnya Quran tu baru turun kat kita. Baru turun kat kita. Rasa macam kita dihentak-hentak. Kita ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui ayat yang kita baca. Maka itulah sebagai permulaan, keistimewaannya ialah kerana Al-Quran diturunkan pada bulan ini. Dan Al-Quran ini menjadi petunjuk bagi sekalian manusia. Dan ianya
sangat-sangat penting untuk kita perhatikan. Dan kita ni, bila kita tengok contohnya kalau macam kita jenis hari-hari makan KitKat, coklat KitKat, kalau hari-hari makan KitKat, kita tak erti nak menghargai dah. Tak dapat nak hargai lah, kita macam rasa yelah dah hari-hari. Tetapi kalaulah orang tu tak pernah makan KitKat tapi dia suka KitKat, kalau kita hidang KitKat depan mata dia, dia akan melihat KitKat sebagai a piece of jannah, satu kecil, satu kepilan daripada syurga. Dia akan rasa macam ini memang terlalu penting. Sebab apa? Sebab dia dah lama tak dapat. Maka kat situ dia akan menghargai. Begitu juga kalau kita tengok bulan Ramadan. Ramadan disebut sekali, menunjukkan bahawasanya dia tak boleh dihidang banyak kali, tetapi hidang sekali, yang mana sekali ini akan memberikan hadiah yang besar kepada dan dia sebagai gift, iaitu hadiah yang cukup besar kepada umat Islam seluruhnya. Wallah. Baik, satu pencerahan yang cukup baik daripada Da'i Imran berkaitan dengan kalau kita nak lihat tadi, antara keistimewaan bulan Ramadan adalah pada bulan Ramadan diturunkan Al-Quran, ataupun pada bulan Ramadan ni pun adanya satu peristiwa yang dinamakan peristiwa nuzul Quran. Jadi Al-Quran itu sendiri dikatakan sebagai petunjuk untuk manusia, untuk umat Islam. Andai kata kalau kita sendiri sebagai manusia tak ikut ataupun tak turuti apa yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran, maka nescaya kita akan sesat. Okey, baik. Jadi insya-Allah kita teruskan kepada soalan yang seterusnya, iaitu berkaitan dengan bolehkah Da'i Imran kongsikan apakah persiapan ataupun mungkin persediaan secara fizikal atau mental yang telah dilakukan oleh Da'i sendiri bagi menghadapi Ramadan tahun ini. Sebagai contoh, macam saya nak bagi satu analogi, mungkin kita sendiri ada, kalau macam kita nak exam pun kita ada preparation kan. Kalau macam kita nak join acara sukan pun kita ada persediaan. Jadi dalam konteks kita bulan Ramadan yang akan tiba tak lama lagi, mungkin Da'i dah buat sedikit persediaan dari segi mental dan fizikal. Silakan Da'i. Kita nak bertemu dengan tetamu yang agung, dan kita nak masuk satu madrasah yang sangat-sangat penting untuk kita refresh balik, untuk kita reconstruct balik diri kita. So kita akan masuk satu waktu, satu fasa yang mana fasa ini 30 hari ialah fasa untuk reconstruct balik. Kalau kita tengok dalam psikologi ke apa semua kan, pembinaan tabiat, kalau kita nak bina tabiat ni kadang-kadang kita memerlukan 30 hingga 40 hari. Contohnya kalau kita ni jenis bukan orang budak gym, jenis malas nak pumping ke apa kan, so kita cuba buat dalam tempoh 30 hari. Kita pastikan kita tidak tinggal. Biasanya lepas hari yang ke-31, hari yang ke-32, kita akan menjadi orang yang susah untuk melalui hari itu tanpa kita lakukan. Nak katanya kita akan rasa macam tak senang kalau tak buat benda tu. Dan benda tu yang kita rasakan bila kita dah puasa 30 hari. Masuk hari yang ke-31, masuk waktu hari raya tu rasa macam nak makan lemang, nak makan rendang, rasa macam boleh makan ke ni? Dia akan rasa bersalah, faham kan? Jadi benda ini ialah kerana kita dah reconstruct balik kehidupan kita. Dia sangat menarik. Jadi sebelum untuk kita bincang berkenaan dengan persediaan untuk kita masuk satu madrasah yang akan reconstruct balik kehidupan kita, kita perlu kenal dahulu, kita masuk madrasah ni kita nak jadi apa? Sebab contohnya kalau kita masuk universiti, contoh masuk universiti sains dalam Malaysia, kita masuk USIM. Kita sebelum kita nak buat persiapan nak masuk universiti, kita kena tahu dulu apa yang kita nak capai. So bila kita tahu apa yang kita nak capai, maka persiapan kita akan betul. Sebab kalau kita tak tahu, tak clear lagi nak masuk universiti tapi tak sure nak jadi apa, nantilah tengok belajar apa yang. Jadi bila dia masuk belajar, contohnya macam di bidang tafsir atau di bidang usuluddin, bila dia tak sure dia nak capai apa, dia tak sure nak kejar apa, dan nanti masuk dalam kelas, nanti masuk usuluddin, belajar akidah, belajar ilmu kalam dan sebagainya, tapi dia macam tak dapat. Sebab tak dapat? Sebab dia tak tahu dia nak sampai mana. Jadi penting untuk kita tahu dulu kita nak sampai mana. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Baqarah, surah yang sama, satu kepilan ayat yang
kita panggil sebagai paragraf yang membawakan cerita tentang puasa dan juga Ramadan ialah pada ayat yang ke-183. Pada ayat 183 ini saya yakinlah, walaupun mungkin kalian atau mungkin kawan-kawan ada yang mungkin tak hafal Quran ke apa ke, kita tak hafal Quran ke, saya yakinlah bila kita baca ayat ni atau kita dengar ayat ni, kita boleh sambung lah, kita boleh sambung. Sebab ayat ni sentiasa diulang setiap tahun, memang confirm boleh sambung. Okay, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang yang sebelum kamu supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Baik. Permulaan ini ialah kita kena kata, bila kita baca dalam Quran, dia ada beberapa uslub-uslub yang sangat penting untuk kita perhatikan. Uslubnya apa? Gaya bahasa. Bila Allah Subhanahu wa taala letak sesuatu dalam Al-Quran, dia penting. Dia penting gila. Gitu. Dia sangat penting. Contohnya macam kita belajar kat sekolah. Tiba-tiba pengetua bagi ucapan. Kita tahulah pengetua kita ni jarang bercakap dekat depan khalayak ramai. Kita tahu kalau dia bercakap ni confirm lah dia akan bagi yang penting-penting. Dan kita tahu kalau dia cakap ni, kalau kita tak ambil pot, bunda kita panggil tak ambil pot, tak ambil kisah, maka kita akan susah di kemudian hari. Maka kalau dia bercakap, tak kiralah dia letak amaran ke, dia tak cakap amaran pun, dia just cakap biasa je. Biasanya kita ambil kisah ke tak? Kita akan ambil kisah. Kita akan rasa macam benda ni penting. Walaupun dia just cakap benda yang biasa saja. Sebab apa? Sebab kita kenal sangat dia ni. Itu pengetua. Dan satu hari, pengetua yang kita nampak ni, dia memang seorang yang sangat-sangat, bila bercakap, dia cakap benda yang penting je. Tiba-tiba ada waktu dia panggil perhatian kepada pelajar tingkatan 5. Kita belajar tingkatan 5. Perhatian kepada pelajar tingkatan 5. So kita tahu yang dia cakap memang segala-galanya penting, tapi tiba-tiba sekarang dia seru pula budak tingkatan 5 je. Sekarang ni budak tingkatan 5 akan lagi rasa berdebar-debar. Kenapa ni, apa yang berlaku? Inilah macam Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu walillahi mathalil a'la. Kita tak akan samakan Allah dengan makhluk, tetapi nak bagi faham. So Allah Subhanahu wa taala apabila bercakap, dia akan cakap benda yang penting-penting kepada kita daripada Al-Quran. Sebab tu kalau kita tengok dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala tak bagi tahu pun nama orang yang wanita yang menggoda Zulaikha tu. Wanita yang menggoda Yusuf alaihissalam, yang kita kenal sebagai Zulaikha. Tak ada masalah kita nak namakan dia Zulaikha ke tidak. Tapi nak katanya perkara tu mungkin tak penting sangat untuk kita tahu. Jadi Allah tak perlu nak letak. So dalam Al-Quran ni ada banyak perkara yang kita rasa macam kenapa macam tak ada kenapa cerita zaman Nabi Yusuf ni, kenapa waktu dia kecil lepas tu tiba-tiba skip sampai dah besar. Tengah-tengah ni ada apa Bukan kita kata macam, jadi kita pun kata Al-Quran ni tak lengkap lah, tak cukup lah. Kita katakan bahawa Al-Quran bukan buku sejarah. Kalau nak kamu syari, itu buku sejarah. Al-Quran ialah kitab hidayah, petunjuk. Dia menggunakan sejarah untuk tunjukkan jalan. Maka Al-Quran bukan akan menggunakan metodologi sejarah untuk cerita satu persatu. Dan Al-Quran itu lengkap. Yang kita sangka tak lengkap, Al-Quran itu lengkap untuk kita. Allah Subhanahu wa taala tahu yang terbaik untuk kita, ini dia. Bukan itu, tapi ini dia. Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita dan tahu tentang kelemahan kita, tahu tentang kekurangan kita. Dan Allah tahu kalau bagi ayat ini menyelesaikan masalah. Jadi sebab tu bila kita perhatikan ayat Quran ni sangat-sangat penting untuk kita bicara. Tapi bila kita masuk ke ayat ni, Allah Subhanahu wa taala memulakan dengan wahai orang-orang yang beriman. Allah seru. Maknanya kalau Allah tak seru pun benda tu dah penting tau. Sebab Allah hanya letakkan perkataan-perkataan, ayat-ayat yang penting saja dalam Quran. Allah sangat selektif dalam perkataan. Sebab tu kalau kita bahas tentang alfazul Quran, kata-kata atau lafaz-lafaz dalam Al-Quran, kita akan perhatikan bahawasanya begitu selektifnya kata-kata Allah Subhanahu wa taala. Lafaz per lafaz. Kenapa Allah guna lafaz ni? Kenapa Allah lafaz ni? Kenapa Allah tak guna lafaz lain? Ada sebab dia. Dia bukan macam kita yang bila bercakap asal kena sudah. Dia bukan macam kita. Tapi dia pilih lafaz yang paling tepat dalam menjadikannya sebagai kalamullah yang kita baca, iaitu Al-Quran ini.
Maka bila kita perhatikan dah sangat-sangat penting, Allah Subhanahu Wa Taala memulakan wahai orang-orang yang beriman, maka kita kena ambil peranan. Kata Ibn Abbas, dia punya mafhumnya lebih kurang begini. Saya tak ingat ayat dia tetapi lebih kurang mafhumnya. Sila ambil perhatian apabila selepas daripada ayat ya ayyuhallazina amanu. Sebab biasanya selepas ayat ya ayyuhallazina amanu ialah sesuatu yang kita jenis tak ambil pot sangat, ataupun jenis tak ambil kisah, ataupun jenis macam tak berapa fokus sangat. So bila kita perhatikan, Allah Subhanahu Wa Taala kata wahai orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu untuk berpuasa. Ya, kita semua berpuasa seperti mana orang-orang yang terdahulu. Tapi apa yang kita lost sebenarnya dalam kita berpuasa ni? La'allakum tattaqun. Ini tujuan berpuasa, untuk kita menjadi orang yang bertakwa. Jadi maknanya persiapan kita sebelum kita nak masuk dalam Ramadan, kita kena tahu Ramadan ni satu madrasah yang akan dikonstruk balik untuk kita jadi orang yang bertakwa. So takwa ni apa? Waktu kita khutbah Jumaat pun biasa orang sebut khatib mengingatkan pada diri khatib dan juga tuan-tuan untuk bertakwalah kepada Allah. Ayat biasa kan, bertakwa kepada Allah. Maksud takwa ni, takwa, wiqaya. Kita ada protection, to protect. Kita ada protection dalam diri kita untuk memastikan kita ni selamat daripada melakukan perkara-perkara yang tidak baik. Itu takwa. Maknanya kita ni tak kira lah ada orang goda ke, ada orang ajak tu, ajak ni, tak ada apa, tak ada isu. Dia macam kita ada protection yang sangat besar. Macam kita sebut waqina azaban nar, daripada kata ruwet yang sama, waqina azaban nar, wiqaya, iaitu protect ataupun protect daripada api neraka. So takwa juga maksud dia ialah kita sedar apa yang kita cakap. Maknanya kita kena ingat, kita nak masuk satu bulan yang mana hasil daripada bulan ini kita nak jadi orang apa? Yang pertama, orang tu dia ada protection. Yang kedua, orang tu takwa ni maksudnya orang tu sedar. Sedar ni apa maksudnya? Sedar ni dia sedar apa dia cakap, dia sedar apa yang dia tulis, dia sedar dia tengah buat apa. Orang yang sedar dia tengah cakap, orang yang sedar dia tengah buat apa, dia akan buat benda yang betul. Contoh kalau orang tu dia kopek bawang. Kalau dia sedar, dia akan kopek bawang, kemudian kulit tu dia akan buang dekat tong sampah dan bawang akan letak dekat atas landas. Tapi kalau dia tak sedar, dia akan buat apa? Dia akan letak bawang tu letak dalam tong sampah, kulit letak dalam landas. Tersilap. Biasa tak kadang-kadang kita buat tak perasan. Sebab apa? Kita tak sedar. Takwa maksudnya sedar. Bila kita buat apa-apa, kita sedar, okey ni silap, aku tak boleh buat. Okey, benda ni haram, aku tak boleh teruskan. Okey, benda ni tak kena, aku tak boleh buat. Benda ni bukan keutamaan dalam Islam, ini aku tak buat. Takwa. Yang ketiga, takwa maksudnya kita, masih yang kedua lagi, iaitu sedar ni macam sahabat mengatakan takwa ni macam kamu berjalan di atas duri, di atas jalan yang penuh dengan duri. Maksudnya kamu rasa, bila kita jalan dekat jalan yang penuh dengan duri, kita akan jalan dengan tenghuyung hayang ke, ataupun kita akan jalan dengan berhati-hati? Kita akan jalan dengan berhati-hati. Tadi saya main skateboard, terjatuh. Bila saya main skateboard tadi, terjatuh. Waktu saya main skateboard, saya bukan jenis orang main skateboard sangat. Bila saya main, saya akan main dengan berhati-hati sebab saya tahu saya bukan profesional. Saya tak apa reti. Dan bila kalau saya tak main betul-betul, saya akan jatuh. Jadi maknanya kita akan buat benda tu berhati-hati. Itu takwa. Dan yang ketiga iaitu takwa dengan cara faham yang paling mudah, iaitu kita buat apa yang Allah suruh dan tinggalkan apa yang Allah suruh tinggalkan. Maknanya kita nak masuk satu madrasah yang akan rekonstruk balik diri kita. Puasa ni kan kita tahan diri kita tak. Kalau kita tengok balik, kita tahan, kita tak boleh makan, tak boleh minum. Benda ni 30 hari kita buat. Kita tahan diri kita daripada biarkan kita ikut nafsu. Makan dan minum benda yang halal. Tapi kita biarkan diri kita mampu untuk kawal diri kita daripada benda yang halal. So bila kita 30 hari, kita mampu kawal diri kita daripada benda yang halal, tetapi dengan makan yang sedikit saja, benda yang halal tapi makan sedikit saja, kita tinggalkan benda tu, maka dia menjadi satu latihan untuk kita pastikan diri kita keluar daripada bulan Ramadan. Kalau jumpa benda-benda haram, kita boleh tinggalkan. Sebab sebelum ni benda halal kita boleh tinggalkan dengan kita memilih untuk makan sedikit saja pada buka puasa. Apa lagi kalau kita jumpa benda haram selepas buka puasa? Jadi itu dia punya idea untuk kita masuk dalam bulan puasa ni, untuk kita jadi orang yang bertakwa. Dan idea lah bila kita masuk dalam bulan Ramadan ni, bila kita dalam keadaan kita lapar, dan lapar ini diisi dengan Al-Quran. Jadi dari keselarian ayat yang saya bahas tadi dengan ayat yang sekarang, iaitu pada bulan ini
puasa sebagai proses. Puasa dia bukan sebagai maksud ataupun maqasid tujuan. Kita bukan masuk bulan Ramadan untuk berpuasa semata-mata. Puasa sebagai proses nak capai apa? Nak capai takwa. Dan dalam proses nak capai takwa itu kita isi proses itu dengan Al-Quran. Maka dapatlah kita menjadi orang yang bertakwa. Wallahu a'lam. Sorry, saya tak jawab soalan lagi. Jadi apa persediaannya? So persediaannya, kawan-kawan, sahabat-sahabat sekalian, iaitu macam mana kita nak sampai ke arah itu ialah kita kena prepare. Kita nak masuk satu madrasah yang sangat-sangat besar. Maka saya rasa mungkin tak payah nak cerita sangat tentang persiapan yang apa yang kita perlu lakukan. Tapi contohnya macam kalau let's say kita ni jenis makan banyak, mungkin waktu inilah waktu untuk kita belajar sikit demi sedikit untuk kurangkan makanan kita. Dia nampak macam makanan ni tak makanan, tapi makanan ni dia macam satu simbolik kepada kita bertuhankan hawa nafsu. Kita sanggup buat apa saja untuk makanan, dan sebab itu juga kadang-kadang kita boleh keluarkan apa saja untuk nafsu yang lain. Maka makanan ni sebagai satu perkara yang utama. Tapi janganlah kita masuk kepada bulan Ramadan seperti mana disebutkan oleh hadis Nabi, ada orang yang dia masuk pada bulan Ramadan tapi dia tak dapat apa-apa melainkan lapar dan dahaga. Lapar dan dahaga itu sebagai proses utama, tetapi itu bukan tujuannya. Itu sebagai proses sahaja, tetapi tujuannya untuk kita latih diri kita. Maka dalam proses, dalam latihan ini kita mungkin boleh cari grup-grup yang kecil-kecil untuk mungkin waktu ni dah kena start cari grup tadarus dulu untuk kita latih bacaan Quran kita. Ataupun mungkin ada grup-grup yang sekarang ni tengah, kalau kita perasan mungkin kat media sosial ada ustaz-ustaz asatizah yang buat tadabbur Ramadan, bacaan Quran Ramadan, membaca hadis pada bulan Ramadan. Maka masuk dalam jadual kita. Isi dalam jadual kita untuk pastikan bulan Ramadan kita ini diisi dengan isi yang sangat-sangat baik. Sayang sangat masuk madrasah yang baik tak diisikan dengan baik. Okey, jadi prepare benda macam tu. Dan mungkin kita boleh start berpuasa, makan sedikit, kemudian mula membaca Al-Quran. Ada sahabat-sahabat saya yang dia dah buat satu timeline. Bila nak masuk Ramadan ni, dia orang dah khatam Quran sekali, 2 kali dah. Supaya bila masuk dalam Ramadan tu dia punya momentum lagi kuat. So macam-macam lah persediaan yang kita boleh lakukan. Kita semua dah besar, kita boleh fikirkan tentang persediaan sendiri. Tetapi yang paling penting ialah kita nampak tujuan itu perkara yang sangat besar, maka kita boleh susun sendiri persediaan-persediaan dalam menghadapi dan untuk masuk kepada satu medan madrasah yang akan rekonstruk balik corak kehidupan kita. Wallahu a'lam. Baik, satu penjelasan yang agak baik daripada Da'i Imran, iaitu berkaitan dengan persiapan ataupun persediaan yang mungkin Da'i Imran kongsikan berkaitan dengan bulan Ramadan yang akan tiba tak lama lagi. Dan saya juga agak tertarik dengan bagaimana kita perlu rekonstruk, maksudnya kita perlu bina baliklah ataupun kita perlu tahu tujuan kenapa kita perlu berpuasa dan kenapa kita perlu menggunakan madrasah Ramadan ni untuk meningkatkan kita punya ketakwaan. Dan tadi juga saya amat tertarik dengan 3 poin berkaitan dengan macam mana 3 orang yang mendapat berkaitan dengan ketakwaan. Yang pertama adalah orang yang kalau macam kita nak tahu sama ada seorang itu bertakwa, maksudnya kita perlu sedar. Lepas tu yang kedua, kita juga perlu berhati-hati. Ada punya analogi dia, berjalan dengan berhati-hati. Maksudnya di sekeliling kita tu kita perlu tahulah, kita anggap yang ada macam ada duri macam tu lah kan. Dan yang ketiga, mungkin ini yang paling senang lah untuk kita tafsir, iaitu buat apa yang Allah suruh dan tinggal apa yang Allah larang. Dan mungkin saya ingin tambah sikit berkaitan dengan persiapan dari segi fizikal. Macam yang Da'i Imran cakap tadi, mungkin kita boleh berpuasa sunat kan, di bulan Syakban. Mungkin juga kita boleh latih diri kita untuk biasakan bangun awal, bermujahadah untuk kita solat malam. Dan dari segi mental juga, mungkin kita boleh mindset daripada sekarang, kita punya mental ni, supaya kita jangan anggap yang bulan Ramadan ni adalah satu bulan yang memenatkan. Jangan anggap yang bulan Ramadan ni adalah satu bulan menjadi beban kepada kita.
kita seharusnya perlu ambil ataupun gunakan peluang bulan Ramadan yang berketiba ni untuk kita tingkatkan kita punya amal ibadat. Baik, jadi untuk soalan yang seterusnya, soalan ini adalah berkaitan dengan persepsi masyarakat pada masa kini. Bila masuk bulan Ramadan, baru nak insaf. Kalau kita biasa dengar lah, dia macam satu norma lah, satu kebiasaan. Masuk bulan Ramadan je, baru nak insaf. Lepas je habis bulan Ramadan, jadi macam biasa balik. Jadi macam, maksudnya habis bulan Ramadan, Syawal nanti kita akan kembali kepada perbuatan-perbuatan kita yang asal, yang dahulu, yang kebanyakan mungkin ada yang buruk kan, macam tu. Jadi mungkin bolehkah Da'i memberikan ulasan serba sedikit berkaitan dengan persepsi atau tanggapan ini? Dan apakah etika sebenar kita sebagai umat Islam untuk menyambut ketibaan bulan Ramadan ini? Silakan Da'i. Baik, terima kasih kepada Mio. Tambahan yang sangat baik daripada Mio berkenaan juga tadi dengan bangun awal dan sebagainya lah. Macam kita nak masuk universiti. Kita boleh nak masuk universiti, kita punya excited bukan main lagi kan. So biasanya kalau kita dulu ni lepas SPM ataupun lepas SPM lah, kadang kita jenis main, jadi tidur lambat lah, bangun lambat. Biasanya tahun pertama tu apa yang kita buat? 2-3 hari tu aku nak kena tidur awal, untuk pastikan hidup aku dekat universiti semakin baik. Walaupun mungkin kadang-kadang berlaku sebaliknya, tapi nak katanya kita masuk dalam keadaan kita excited. Begitu. Baik, berkenaan dengan masuk dalam keadaan budaya kita kadang-kala Ramadan jadi baik, keluar Ramadan biasa-biasa balik. Baik, pertamanya kalau sebelum ni kita bukan nak elok sangat pun, kemudian masuk bulan Ramadan kita baru nak berubah, itu satu benda yang baik. Itu tanda yang baik. Tanda kita ada iman. Masih ada iman yang tersisa dalam jiwa kita mengatakan bahawasanya takkanlah, tak sanggup aku nak buat benda buruk pada bulan ni. Menunjukkan bahawasanya ada sisi baik lagi dalam dirinya. Walaupun mungkin dalam keadaan mungkin dia selalu bergiat dengan dosa ke apa, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pengampun. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan setiap daripada anak Adam ini melakukan dosa. Dan sebaik-baik pendosa ialah at-tawwabin, yang bertaubat. Maka kita ni semua melakukan dosa. Tetapi yang terbaik dalam kalangan kita ialah yang sentiasa memperbarui taubatnya. Sentiasa mengingatkan dirinya bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pengampun dan kita sentiasa ingin kembali. Jadi ia satu perkara yang baik apabila contohnya sebelum ni tak ada apa-apa, kemudian walaupun dia macam satu budaya yang tidak baik, bila masuk dalam Ramadan baru nak jadi baik, tetapi at least okey juga. Tetapi dia bukanlah satu budaya yang perlu dikekalkan. Dia bukan satu budaya yang kita kekalkan, iaitu bila masuk dalam Ramadan menjadi seperti malaikat, tetapi bila keluar itu kembali menyambut ketibaan syaitan yang telah dibebaskan. Jadi kita tak naklah benda itu berlaku. Seperti mana bila kita dengar dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kata idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah, bila datangnya bulan Ramadan ini dibuka pintu syurga, ditutup pintu neraka dan dibelenggu syaitan-syaitan. Maka kita nak, kalau boleh dalam kehidupan kita ni nak masuk bulan Ramadan, yang mana Ramadan ni pintu syurga terbuka, kita raikan betul-betul. Kita raikan dengan cara yang betul. Baik. Ini saya mengingatkan berkenaan dengan satu konsep Hamzah Yusuf dia ada sebut the spiritual enzyme, kenyanyukan spiritual. Istilah dia macam menarik juga, iaitu spiritual enzyme ni dia berlaku apabila kita memandang ibadah-ibadah yang kita lakukan hanya sebagai rutin harian. Ini perkara yang agak bahaya sedikit, yang menyebabkan kita sudah tidak memaknai lagi ibadah yang kita lakukan. Salat tinggal hanya salat yang kita bangunkan 4 rakaat tanpa ada rasa jiwa kehambaan. Salat hanya tinggal kita sujud tanpa kita ada rasa kita hamba. Ini bahaya. Seperti yang disebut oleh Imam Al-Ghazali mengatakan yang beribadah tinggal tubuh badan sahaja. Jadi apabila kita sudah ada satu fenomena di dalam beragama kita, beragama yang rosak, yang mana kita beragama tapi beragama pada kulit sahaja, tidak memaknai isi, dia akan membawa kepada budaya ini, iaitu kita kadang-kadang kita beragama seperti orang yang just okay, semayang 5 waktu, very good, tak ada apa, tak ada masalah.
Tapi kadang-kadang bila kita perhatikan, kita buat muhasabah itu, kadang-kadang bila kita semayang, lepas habis semayang, kita jadi imam, contoh kita jadi imam. Kawan kita tanya, tadi aku baca surah apa Contohnya kita baca surah Ad-Duha tadi. Tapi kita pun cakap, aku baca surah apa tak ingatlah aku baca surah apa. Biasa tak berlaku ni tu? Benda tu biasa berlaku tau. Yang mana kita baca tu surah sendiri, tapi kita sendiri tak ingat kita baca surah apa. Sebab apa? Kita just semayang tanpa kita sedar. Dia jadi macam rutin harian yang tidak lagi menjadikan kita excited. Yang tidak lagi menjadikan kita sedar. Macam kita drive kereta. Jadi bila kita drive kereta, bila kita biasa sangat drive, lalu jalan tu, dia jadi macam autopilot tau. Yang kadang-kadang kita ni tak sedar pun, tengah fikir apa-apa, tapi kita masih boleh bawa dalam keadaan selamat. Tak ada isu apa-apa. Ini bahaya dalam kita beribadah. Sebab kita just nampak sembahyang macam tu. Macam rutin, macam tak ada apa-apa. Macam just kita makan hari ni, tak kira lah makan sedap ke apa, yang penting makan begitu. So sembahyang, solat, dia kena ada makna. Kena menjiwai balik, kita ni sembahyang sebab apa? Kita ni siapa? Kita nak pergi mana? Ini ialah kita panggil isi dalam ibadah kita, iaitu kita mentauhidkan kembali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bila kita faham, kita memahami isi, maka bila kita masuk kepada bulan Ramadan, kita akan lihat bahawasanya bulan Ramadan dia bukan hanya sekadar kita lalu bulan Ramadan ni macam kita singgah R&R. Singgah R&R, rehat kejap, gerak balik. Macam tak ada apa. Tapi singgah pada bulan Ramadan ni dia bukan macam R&R yang mana kita singgah je. Tapi masuk bulan Ramadan, jadi macam masuk madrasah. Apa beza masuk madrasah dengan beza masuk R&R? Bila kita masuk madrasah, madrasah ni apa? Kita belajar tentang membina adab. Kita belajar tentang membina karakter. Kita menambah ilmu kita. Kita membangunkan jiwa kita. Tapi kalau R&R, kita singgah R&R, kita apa belajar kita kat R&R? Kita rehat je dekat R&R, mana ada belajar apa-apa. Takkan tiba-tiba sampai R&R, tiba-tiba keluar R&R, kita menjadi lebih beradab tak? Kita keluar R&R, tiba-tiba karakter kita menjadi lebih baik tak? R&R cuma tempat rehat, yang kita rehat kejap, tu kita gerak. Tapi Ramadan, dia bukan R&R macam tu yang kita boleh singgah tu kita gerak. Tapi Ramadan ialah madrasah yang kita masuk, kita bangunkan karakter kita. Kita bangunkan jiwa kita, bangunkan adab kita. Jadi sayang sangat kalau masuk keluar tak jadi apa. Sayang sangat. Jadi ini peringatan untuk diri saya dan peringatan untuk kita semua sahabat-sahabat sekalian untuk kembali memaknai agama ini. Jangan jadikan agama ini hanya sebagai rutin yang mana kadang-kadang dia macam jadi just autopilot je. Kita tak faham apa yang kita lakukan. Cuba kita fikir kembali selama 20-30 tahun kita semayang. Solat yang kita baca, ayat surah Al-Fatihah yang kita baca, kita faham ke tak? Kadang-kadang orang tu dia macam masih menggunakan bacaan dan kefahaman yang sama macam dia belajar waktu zaman sekolah rendah. Dia tak upgrade pemahaman dia. Jadi ini antara benda yang masalah. Maka kita cubalah pada bulan Ramadan ni kita perbaiki, kita upgrade pengetahuan tentang Quran, kita upgrade tentang kefahaman Al-Fatihah kita dan sebagainya. Ada buku yang menarik untuk saya cadangkan berkenaan dengan perkara ini, iaitu Ustaz Azizal ada tulis Erti Beragama yang Hilang. Memang dia sentuh berkenaan dengan isu kita hanya menjadikan agama sebagai rutin. Ustaz Azizal ada tulis baru ni dengan Iman Publication dengan tajuk Erti Beragama yang Hilang. Buku yang sangat-sangat baik untuk kembali kita memikirkan tentang bagaimanakah kita beragama sekarang. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih kepada Dai Imran atas penjelasan ataupun atas penjelasan berkaitan dengan persepsi. Mungkin ada segelintir masyarakat yang menganggap bahawa bila masuk bulan Ramadan je, time inilah kita nak jadi baik kan. Lepas tu dah habis bulan Ramadan, kita kembali kepada perangai asal. Dan saya agak tertarik dengan penerangan daripada Dai Imran berkaitan dengan kenyanyukan spiritual. Maksudnya kita hanya melakukan ibadah dan menganggap ibadah itu hanya sebagai rutin je. Maksudnya bila kita semayang, kita tak ada jiwa, kita tak ada rasa. Maksudnya kita hilang rasa khusyuk pada Allah tu, kita dah hilang rasa tu. Dan kita juga perlu mengatasi lah benda ni. Kita juga perlu atasi benda ni supaya jangan dijadikan sebagai alah bisa tegal biasa kan. Nanti takut bila kita dah hilang rasa untuk kita beribadat kepada Allah tu,
takut lama-lama nanti daripada elok-elok kita lakukan ibadat, tiba-tiba kita tinggalkan. Jadi lebih baik untuk kita pupuk diri kita supaya tambahkan iman dengan melakukan ibadat. Baik. Jadi mungkin insyaAllah kepada semua penonton diminta untuk stay tune. Okay. Kita ada lagi lebih kurang dalam ada lagi beberapa soalan berkaitan dengan persediaan bulan Ramadan yang akan kita sambut tak lama lagi. Okay. Jadi tanpa melengahkan masa, mungkin boleh ke Rahim Imran untuk soalan seterusnya? Silakan. Baik. Okey. Yang ini berkaitan dengan mahasiswa, dalam konteks mahasiswa. Seperti yang kita tahu, mahasiswa ni dia ada rutin dia. Dia ada tugasan yang diberikan oleh pensyarah ataupun dia ada keterlibatan dia dalam apa-apa aktiviti di universiti. Dan kaitan dia dengan bulan Ramadan adalah bagaimanakah seorang mahasiswa ingin membahagikan masa dengan lebih sistematik di antara ibadat sepanjang bulan Ramadan tu dan tugasan pelajaran, maksudnya assignment apa semua tu apabila tiba bulan Ramadan. Mungkin Daim Imran boleh bagi, ini dikira tips lah. Silakan. Contoh praktikal ialah kena ada buku kecil. Saya terus bagi contoh praktikal. Buku kecil yang kita kena tulis hari kita nak capai apa, kita nak buat apa, kita nak capai apa, dan pastikan kita nak capai itu realistik dan sentiasa upgrade. Kadang-kadang kita tulis terlalu melangit, lepas tu tak tercapai. Tak boleh juga. Kita tulis yang realistik yang kita boleh mampu lakukan. Inilah contoh paling praktikal sebab saya memang selalu lakukan dia. Iaitu saya ada buku macam, dia bukan diary lah tapi dia macam buku planning yang saya buat. Dia buku, saya tak suka sangat buku planning yang ada macam-macam tu. Saya just buku macam ni, saya letak tarikh kat atas, saya tulislah apa saya nak buat hari tu. Saya nak buat apa, saya scan, kemudian dekat bawah tu saya mungkin akan letak rumusan ataupun komentar berkenaan dengan hari ni. Saya tak capai hari ni benda ni sekian-sekian, maka saya kena ulang balik sekian-sekian. So saya biasa akan buat by minggu. Seminggu sekali saya akan capai, saya akan letak ini adalah benda besar yang akan berlangsung pada minggu depan ni. Kemudian saya akan buat by hari. Setiap malam sebelum tidur saya akan tulis esok saya nak buat apa. Ataupun kalau macam malam tu tak sempat nak buat, saya akan pagi tu lepas subuh, lepas kita mengaji ke apa, kita akan buat hari ni kita perlu capai apa. So itu ialah cara yang tak semesti masuk bulan Ramadan, tapi memang ialah sebagai satu benda yang membantu kita untuk lebih produktif hari demi hari. Kita sangat penting, masa ni ialah masa yang perlu kita uruskan. Allah akan tanya tentang masa kita. So jangan luangkan masa dengan benda-benda yang menyebabkan kita mudah terganggu. Zaman ni banyak distraction. Zaman di mana media sosial, kita ada macam-macam media sosial, setiap media sosial ada notification akan keluar. So kita bila kita tengok skrin handphone kita, boleh tengok balik sampai kadang-kadang sehari 8 jam kita tengok handphone, 7 jam kita tengok handphone, kadang-kadang sampai 10 jam. Jadi macam seriously hidup sepanjang sehari, hidup 8 jam dekat telefon, dia macam apa yang kamu buat dalam hidup kamu? Jadi bila cuba kita kira balik, kalau let's say kita dapat telefon sejak umur 20 tahun atau 19 tahun, sekarang let's say kita umur 25 tahun, cuba kita kira kalau kita teruskan kita punya tabiat ni sampai umur 30 tahun. Dalam tempoh 10 tahun ni, cuba kita kira balik agak-agak berapa masa kita luangkan dekat handphone dan agak-agak berapa besar yang daripada handphone tu menjadikan kita lebih produktif, lebih baik. Kita akan nampak macam dia akan menyebabkan, lainlah kalau let's say kita memang guna handphone kita untuk kelas, it's okay, tak ada masalah. Tapi kadang-kadang kita tengok kita guna handphone, kita guna laptop untuk kelas. Handphone ni just main WhatsApp, buka Instagram, buka Facebook, tengok 8 jam. Ini kita kena sentiasa muhasabah lah tentang masa kita. Para ulama mereka punya menguruskan masa ni berkat. Berkat ni apa? Saya selalu ingatkan diri saya, berkat ni ialah sesuatu yang bertambah-tambah. Masa kita dengan masa para ulama sama je, kita ada 24 jam sehari. Tak ada tiba-tiba tu para ulama ada 28 jam, 30 jam sehari, tak ada. Sama juga 24 jam. Tapi keberkatan ni mana? Dalam tempoh 24 jam dia boleh buat macam-macam perkara. Maka kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan kita punya masa pun berkat. Baik, terus kita planning. So dalam kita masa bulan Ramadan, kita nak buat macam-macam. Tarawih, nak baca Quran,
Nak khatam dulu ke, nak tadabbur dulu ke, macam-macam benda yang kita rasa macam tak terkejar, lalas tak buat apa-apa. Ini masalah. So kena susun elok-elok. Tak payah kejar banyak sangat tetapi pastikan dapat sedikit demi sedikit. Baik, yang pertama, kita kena tahu kita ada perkara yang utama dalam kita belajar, iaitu kita kena belajar. Itu ialah kewajipan kita. Perkara-perkara seperti solat tarawih ialah sunat. Maka bila bertembung antara sunat dan wajib, kita kena tengok juga perkara yang wajib kita. Tapi janganlah sampai kita rasa macam, oh ya, kalau bertembung wajib dengan sunat, baik aku pergi kelas daripada sembahyang tarawih. Tapi kita ni masuk Ramadan sekali je setahun. Cubalah kita deal maksudnya kita pandai-pandai urus masa supaya kita dapat bertarawih sekali. So macam ni je lah. Kita pastikan kita kena ada buku ataupun nota ke apa ke. Kalau ada reminder kat handphone boleh juga, tak masalah. Tapi saya sangat galakkan buku lah. Sebab dia tak meluangkan masa yang banyak. Sebab bila guna handphone ni nanti kalau kita tulis-tulis juga keluar pula notification, tiba-tiba terlama. Nak tulis reminder je pun. Tiba-tiba luang masa sampai 20-30 minit. Sayang waktu. So, tulis saja dekat buku kecil. Plan. So nak kejar apa dulu? Contohnya ada yang mampu untuk capai dua-dua. Tadabbur dan juga baca tilawah 30 juzuk. Kejar dua-dua, tak ada masalah. Ada yang rasa macam, aku rasa nak tadabbur tahun ni untuk Ramadan mungkin surah Yusuf je. So dia target surah Yusuf je dia tadabbur. Dia buka lah ceramah mana-mana. Contohnya Nu'man Ali Khan, dia ada ceramah dekat Bayyinah TV ataupun dekat YouTube. Boleh buka ceramah berkenaan dengan surah Yusuf. Satu hari luang masa 30 minit dengar tentang surah Yusuf. Habis bulan Ramadan dia dah kuasai tentang surah Yusuf punya tadabbur. Dalam masa yang sama dia baca Quran satu hari satu muka. Tak ada masalah. Just kejar apa yang kita mampu buat. Tak semestinya kita kena khatam bulan ni. Mungkin bulan ini lah, sebab kita kata tadi bulan ni untuk bina tabiat. Tak semestinya kita khatam. Kalau mampu khatam, silakan. Inilah waktu yang paling terbaik untuk khatam. Tapi kalaulah kita tak mampu nak khatam, bina tabiat baca Quran. Sebab mungkin sehari selama ni kita seminggu sekali dua je baca Quran. Hari ni kita cuba try masuklah Ramadan, setiap hari baca Quran satu muka dua muka. Dia akan jadi tabiat. Yang paling penting bina tabiat. Sebab nak jadi orang takwa, bukan kita masuk bulan Ramadan ni untuk apa? Bukan la'allakum, untuk mudah-mudahan kamu jadi qari, jadi orang yang pandai baca Quran, jadi qari yang tilawah dekat depan. Tak. Bukan jadi ustaz. Tak. La'allakum menjadi orang ustaz. Tak. Tapi la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu jadi orang bertakwa. Orang bertakwa ni dia ikut level dia lah. Ada orang dia mampu takat ni, dia ikut di situ. Ada orang dia mampu takat lain, dia mampu takat lain. Allah Subhanahu Wa Taala tidak mensia-siakan langsung kita punya amalan. Ada orang dia mungkin kadang-kadang dia mampu satu hari satu muka, dua muka je dia mampu. Tapi dia melakukan ikhlas kerana Allah. Itu sangat-sangat baik kerana melakukan ikhlas kepada Allah. Itu yang lebih baik. Itulah yang penting. Itu saja, wallahu a'lam. Baik, Tuan atas Dai Imran atas penjelasan ataupun pencerahan yang amat baik, iaitu berkaitan dengan bagaimana mahasiswa perlu menyeimbangkan antara nak kejar amalan sepanjang bulan Ramadan dan di samping assignment, kita dihujani oleh assignment yang diberikan oleh pensyarah. Okey. Jadi apa yang saya dapat daripada penjelasan daripada Dai Imran tadi adalah berkaitan dengan pengurusan masa yang baik. Jadi macam kita mahasiswa ni, kita banyak tiap-tiap hari tu rutin kita kadang terlibat dengan aktiviti universiti, terlibat dengan pelbagai pelibatan dan kita sendiri perlu uruskan masa dengan baik. Dan yang kedua adalah perancangan lah. Macam yang Dai Imran bagi contoh tadi, mungkin kita boleh sediakan buku untuk kita catat, contoh macam to-do list. Mungkin kita boleh catat apa yang hari ni kita akan buat dan di akhir nanti masa kita nak tidur nanti mungkin kita boleh tengok, okay, hari ni apa yang aku dah capai, kita boleh list kan. Jadi itu adalah salah satu contoh yang baik. Dan lagi satu berkaitan dengan amalan tu, kita buat apa yang kita mampu, kita bina tabiat. Dia kata kita nak kejar macam nak khatam 5 kali, andai kata kita tak sempat kan, jadi kita boleh buat mana yang kita mampu dan yang kita boleh buat lah. Okay. Baik, jadi untuk soalan yang seterusnya, okay, insyaAllah yang ini berkaitan dengan pandemik. Sekarang ni kita negara kita masih lagi dilanda pandemik COVID-19.
Dan pada bulan Ramadan tahun lepas, kalau ikutkan kita berpuasa di bulan Ramadan dalam keadaan pandemik lah, dalam keadaan COVID melanda waktu tu, di mana solat tarawih waktu tu kita tak dibenarkan pergi masjid. Lepas tu bulan Ramadan tak ada, banyak aktiviti-aktiviti berkaitan dengan bulan Ramadan tu tidak dibenarkan lah. Okay. Jadi soalannya untuk Dai, bagaimanakah cara untuk mewujudkan kemeriahan bulan Ramadan di rumah ataupun di kediaman-kediaman lain, terutamanya ketika berada pada musim COVID ini? Silakan Dai Imran. Jangan sangkutkan kemeriahan pada ramainya orang. Sangkutkanlah kemeriahan anda dengan kefahaman yang lebih mendalam kepada Al-Quran dan juga lebih mendalam kepada salat kita. Jadikanlah kemeriahan itu, sangkutkan dia pada kualiti ibadah kita. Jangan sangkutkan dengan ramai orang sini. Ya, memang kita akuilah, bila kita masuk bulan Ramadan, seronok kalau kita tengok ada ramai orang pergi sembahyang tarawih, ada bazar Ramadan. Di budaya tu, di budaya yang seronok. Tahun lepas langsung tak rasa, mungkin tahun ni dapat merasa, cuma dalam keadaan berjaga-jaga. Tapi ala kulli hal, dia satu perkara yang jangan sangkutkan kemeriahan kita pada perkara itu. Pada bulan Ramadan yang kita kata COVID ni, mungkin dalam keadaan yang kita terjaga-jaga sikit, maka lakukan dengan perkara yang terbaiklah, jaga-jaga kita. Kesihatan sangat penting untuk jaga. Kesihatan sangat penting untuk kita jaga, jadi kita uruskan dengan waktu yang terbaik. Mungkin jangan keluar rumah tempoh yang sangat panjang, ataupun duduk dekat luar-luar ke apa ke, itu mungkin kita boleh kurangkan. Itu je lah jawapan saya secara ringkas, iaitu jangan sangkutkan kemeriahan pada ramainya orang, tapi sangkutkan kemeriahan kepada lebih mendalamnya Al-Quran. Jadi boleh isi dengan cara kita bangunkan tadarus, kita bangunkan tadabbur Al-Quran, kita buat grup-grup yang kecil, kita bersama dengan keluarga, kita baca hadis dan sebagainya. Ini satu perkara yang baik. Allahu'alam. Baik, terima kasih atas jawapan itu tadi. Jadi berkaitan dengan, saya tertarik dengan kata-kata Dai Imran tadi berkaitan dengan jangan sangkutkan kemeriahan dengan orang, sangkutkan kemeriahan dengan kualiti ibadah. Jadi dia satu kata-kata yang mungkin kita boleh faham ataupun kita boleh faham maknanya secara mendalam lah. Jadi untuk kualiti ibadah tu memainkan peranan penting pada bulan Ramadan ni. Dia kata kalau kita menganggap ibadah tu salah satu macam tak apalah aku buat ibadah bulan Ramadan ni just nak lepas je kan, lepas tu raya apa semua, kalau kita macam menganggap remeh, menganggap melewa, mungkin kita akan terasa dia punya penat je lah, kalau macam tu. Baik, jadi insyaAllah mungkin ini adalah soalan yang terakhir untuk Dai Imran. Okay, sebab masa pun dah menceburi kita. Mungkin Dai Imran boleh bagi sedikit tips ataupun pesanan kepada kami, khususnya mahasiswa USIM ni, ataupun kepada penonton yang tengah menonton ataupun tengah menyaksikan live kita pada malam ni. Mungkin Dai Imran boleh bagikan sedikit tips sebelum menjengahnya bulan Ramadan ni. Mungkin ada persiapan-persiapan lain ke macam tu. Silakan Dai Imran. Baik, saya nampak macam ada soalan daripada penonton. Kita perlu baca soalan daripada penonton dulu ke ataupun kita tutup dengan nasihat dulu? Kita tutup dengan soalan dulu, baru akan dibuka sesi Q&A. Right. Okey, sebagai penutup yang berkaitan dengan kita dah bincang tadi, ada beberapa nasihat yang mungkin kita boleh bincangkan, iaitu banyak perkara yang lain kita sebutkan, tetapi Al-Quran ni, sahabat-sahabat sekalian, dia rekonstruk balik cara pandang kita tau. Kadang-kadang kita dalam kehidupan kita banyak fokus kepada benda yang tak perlu. Tapi Al-Quran buka balik jalan untuk kita pandang benda yang penting-penting. Macam contohnya bila
kita tengok dalam surah Al-Kahfi sebagai contoh, ada ayat berkenaan dengan Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu mereka bergaduh. Pemuda ni ada 3 ke 4, ada 5 ke 6, ada 7 ke 8. Tapi ayat tu ditutup dengan Allah wa'ala. Kemudian ada juga sesi-sesi yang kata kita ni tidur sehari ke, setengah hari ke, tapi ditutup dengan Allah wa'ala, Allah lebih tahu. Sebab ada waktu kadang-kadang kita ni suka bergaduh dengan benda-benda yang membuang masa, sedangkan benda tu boleh serahkan je pada Allah, kemudian kita fokus pada benda yang lebih penting. Jadi bulan Ramadan ni kita kena konstruk balik dengan kita membaca Al-Quran, kita memahami Al-Quran, tadabbur. Dia satu waktu yang kita sangat-sangat penting lah. Sangat-sangat penting untuk kita bangunkan kembali jiwa kita. Saya tak ada nasihat apa sangat, tapi nasihat ni untuk diri saya. Diri saya sendiri iaitu targetlah dalam Ramadan ini untuk betul-betul memahami beberapa surah di dalam Al-Quran. Cukuplah dengan memahami beberapa surah dalam Al-Quran akan menjadikan tabiat untuk kita akan terus memahami lagi surah-surah di dalam Al-Quran. Kefahaman kita pada Al-Quran kita panggil sebagai lifelong journey. Dia bukan untuk orang yang dalam pengajian Islam sahaja. Orang dianggap macam, oh lah, ini untuk pengajian Islam je kot, belajar tafsir. Tak. Pemahaman pada Al-Quran, hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, dia petunjuk bagi seluruh manusia. Kita kena memahaminya dengan sekadar yang kita mampu. Mungkin kita boleh datang lecture mana-mana ke, tengok pada YouTube yang sekarang ada macam-macam perbahasan, kita boleh dengar. Ini ialah lifelong journey yang kita kena belajar. Yang kita kena, cuba bayangkanlah kalau contoh yang kita belajar 4 tahun kan. Cuba kita kira waktu kita dengan telefon dan cuba kita gantikan 20 minit tu kita baca tafsir Hamka, tulisan tafsir Al-Azhar, tulisan Hamka. Kita baca luang masa sehari 20 minit, sehari 20 minit. Saya rasa 4 tahun habis 30 juzuk. Maka alasan apa lagi yang kita boleh bina sebenarnya? Sebenarnya isunya ialah kita urus masa dan kesungguhan kita. Itu sajalah, itu ialah satu peringatan untuk diri saya sendiri. Mudah-mudahan masing-masing kita semua mendapat manfaat insya-Allah. Wallahu a'lam. Syukran Dai Imran atas tip yang diberikan, iaitu berkaitan dengan mungkin sedikit persiapan lah sebelum kita masuk pada Madrasah Ramadan yang akan tiba tak lama lagi. Okay. Jadi insyaAllah sebelum kita ke sesi Q&A, mungkin saya ingin berikan sedikit kesimpulan untuk program kita pada hari ini, dan insyaAllah berkaitan dengan apa persediaan kita untuk menyambut bulan Ramadan ni. Imran tadi dah berikan beberapa jawapan. Dan antaranya adalah kita perlu latih diri, kita perlu reconstruct untuk kita tahu apa tujuan kita masuk Madrasah Ramadan ni. Kita perlu sedar apa yang kita buat, dan kita perlu tingkatkan kita punya ketakwaan kepada Allah. Dan kita juga sebagai mahasiswa, dia punya highlight yang kita perlu tahu adalah kita mesti uruskan masa dengan baik dan perancangan yang paling penting. Okey. Dan insya-Allah mudah-mudahan dapat kita sama-sama mengamalkan apa yang diberikan oleh Dai Imran pada sesi forum kita pada malam ini. Dan untuk seterusnya insya-Allah kami buka kepada penonton yang menyaksikan live kita pada malam ini. Bagi sesiapa yang ingin bertanyakan soalan, anda boleh bertanya di ruangan komen, dan insya-Allah saya sebagai moderator akan bacakan. Okey, dari Imran ada soalan. Assalamualaikum. Maaf saya ada soalan. Berkaitan dengan salah satu amalan yang menjadi norma dalam bulan Ramadan seperti tadarus, apakah cara yang sebenarnya untuk kita buat tadarus ni? Lebih-lebih lagi tadarus yang dibuat secara atas talian. Silakan Dai Imran. Soalan sangat baik. Tadarus ni sebenarnya satu budaya yang mana kita baca bersama-sama. Kita ni kena ada baca 2 jenis bacaan tau. Maksudnya 2 jenis bacaan ni kita kena ada baca waktu yang bersendirian. Kemudian kita kena ada grup. Kalau kita tengok dalam Al-Quran, contohnya macam innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar, menunjukkan bahawa orang-orang yang beriman ini dia akan sentiasa ada grup. Grup ni maksudnya dia ada satu support system.
kita dalam kita buat apa-apa, kita perlukan support system untuk sentiasa ingatkan diri kita. Kita ni manusia. Yang kadang-kadang kalau kita duduk sendiri, baca Quran sendiri, mungkin tahan 2 hari, 3 hari, lepas tu hari yang keempat kita dah malas. Tapi bila kita ada grup kita, sentiasa ingatkan kita, dia jadi satu budaya yang kita berjemaah. Islam ini dia bergerak dalam keadaan jemaah. Baik. Tadarus ni satu, kita membaca Al-Quran bersama-sama, bukan bersama-sama maksud sama-sama, dia macam seorang baca Quran, seorang cek, dan kemudian kita akan tutup dengan, ataupun kita akan tadabbur, ataupun kita akan perhatikan ayat Quran itu sama-sama untuk kita memikirkan dan apa yang kita boleh belajar daripada ayat Quran itu. Tetapi itu memerlukan kepada kemampuan jugalah, maksudnya kalau seandainya dia tidak mampu untuk membahaskan tentang ayat itu, maka kita kena sedar bahawa perkara itu dia tak mampu dan tak bolehlah memandai-mandai dalam mengulas ayat Quran. Mungkin dia boleh study dulu ke, boleh jumpa dengan ustaz dulu ke untuk dia faham ayat Quran, kemudian dia boleh cerita, itu tak ada masalah. Dan boleh buat tak atas talian ataupun isu kita buat atas talian, tak ada masalah, silakan. Cumanya mungkin berkenaan dengan line pun kena ambil kira lah, sebab kadang-kadang ada orang dia menganggap, dia merasa macam dia ni macam baca salah. Rupanya sebab line terputus, ataupun sebenarnya dia baca betul tapi line, ataupun dia ni baca salah tapi dia rasa macam orang lain tak tegur. Tak tegur sebab apa? Sebab line tu ada masalah, so anggap macam betul kot tadi, betul kot. So yang tu pun dia macam adalah side effect sebagainya, tapi tak ada masalah, itu benda yang boleh diselesaikan, mungkin suruh diulang ke apa, tak ada masalah. Allah Alam. Mior, mungkin boleh go through kepada soalan secara segera, boleh ke? Oh, boleh. Boleh. Okey, soalan yang kedua. Macam mana kita nak setkan mentaliti kita untuk beribadah yang bersungguh-sungguh dalam bulan yang lain seperti mana ibadah kita dalam bulan Ramadan? Silakan Datuk Imran. Baik, dia bermula dengan kita mengenali diri kita siapa. Kita sebagai seorang hamba yang yalah, kadang-kadang orang selalu cakap macam bila orang agama ni asyik sebut pasal mati kan. Biasa dengar macam tu. Tapi itu hakikat yang kita kena sentiasa peringat diri kita lah, iaitu kita memang akan mati. Kita akan pergi. Dan kita tak ada jalan lain melainkan kita kena usaha untuk dapatkan kematian yang baik. Kita mengetahui bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala masukkan kita dalam syurga dengan rahmat. Maksudnya rahmatnya kasih sayang. Kita akan masuk dalam syurga dengan amalan kita. Sebab daripada amalan kita takkan mampu untuk kita masuk ke dalam syurga. Sebab kita tak boleh nak bayar syurga dengan amalan kita. Amalan kita takkan cukup. Sebab itu juga bila kita tengok dalam Quran, contohnya surah Al-Mu'minun, ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdaus. So Allah kata mereka ini, orang-orang beriman ni, orang yang mewarisi syurga. Kenapa digunakan istilah mewarisi syurga? Sebab biasanya mewariskan, contohnya macam saya mendapat harta warisan. Saya usaha tak dapat harta warisan. Saya tak usaha. Harta warisan akan dapat apabila ibu dan ayah mungkin meninggal, kita akan dapat harta warisan. Kita usaha tak usaha. Tapi bila Allah kata mereka ini mewarisi syurga, maksudnya usaha mereka tu tak layak sebenarnya. Tapi Allah dengan penuh rasa rahmat, penuh rahmat Allah beri kat kita. Gitu. Tapi untuk dapatkan rahmat Allah, kenalah usaha kan. Kenalah usaha. Jadi inilah waktu yang paling terbaik untuk kita usaha. Saya tak tahu macam mana cara nak setkan mentaliti kita ni, sebab masing-masing ada mentaliti yang berbeza-beza. Tetapi dengan cara mungkin kita memahami kita tak hidup lama, kita akan pergi tak lama lagi. Kita ni jangan tertipu dengan waktu muda kita. Ada ramai kawan kita yang muda-muda dah meninggal, maka ini waktu yang kita kena bersihkan jiwa kita. Kita dapat masuk bulan Ramadan, kita kena sedar bahawa masuk bulan Ramadan hadiah daripada Allah. Tak semua orang Allah kurniakan waktu untuk masuk pada bulan Ramadan, dia akan jadi madrasah untuk rekonstruk balik kehidupannya. Ada yang sebulan Ramadan, kita pun tak tahu kita berjaya masuk bulan Ramadan ke tak. Mudah-mudahan Allah balighna ila Ramadan. Moga-moga Allah sampaikan kita kepada bulan Ramadan. Wallahu a'lam. Ni mungkin soalan yang terakhirlah dari Imran. Assalamualaikum. Bagaimana cara yang terbaik untuk mengajak rakan-rakan bersama-sama memeriahkan Ramadan? Baik. Saya sangat puji untuk niat untuk mengajak orang-orang, rakan-rakan bersama-sama dalam memeriahkan Ramadan. Ini satu usaha yang sangat-sangat baik, sebab
Allah Subhanahu wa taala beritahu dalam surah Al-Asr, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan yang rugi. Kita semua dalam keadaan yang rugi kecuali orang yang beriman dan beramal soleh, mengajak-ngajak kepada kebaikan dan mengajak-ngajak kepada kesabaran, mengajak-ngajak dengan sabar dan juga kepada kesabaran. Maknanya kita cuba untuk ajak orang, dan bahkan kita jumpa juga ayat Quran, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, kita kena bertolong-tolongan dalam kebaikan dan juga bertakwa. Tadi kita dah cerita nak takwa kan, jadi protection ni bukan kita bina seorang-seorang, tapi kita nak bina ni kena ajak ramai, kena ajak kawan-kawan kita bersama. Ini saya tak boleh nak ulas panjang sangat sebab cara yang terbaik ini ialah tergantung kepada kawan tu sendiri. Boleh ke saya kata mungkin kawan saya cara yang paling terbaik ialah begini, kawan awak mungkin cara terbaik ialah begini. So saya tak sure cara yang terbaik untuk sesiapa, tetapi mungkin kita boleh cadangkan lah. Contohnya antaranya lah kita cuba ajak. Saya dulu adalah beberapa kawan pernah duduk serumah, jenis yang kawan tu tidak menjaga salat dan sebagainya. Kemudian kita just ajak, kita tak paksa dia tapi just ajak semayang. Dan satu hari lepas sebulan gitu, tiba-tiba dia datang semayang sekali. Yang bila datang semayang sekali, janganlah kawan-kawan lain kata, weh, terus semayang sekarang. Jangan macam tu. Memang dia batah balik masuk bilik lah kan. So kita raikan dia, datang semayang, kita ajak semayang. Kemudian satu hari tu dia cakap dengan saya, Imran, aku sebenarnya nak cakap something dengan kau, aku tak pernah ada orang ajak dalam hidup aku, ajak aku semayang. Dan aku pun dah tak ingat dah sebenarnya bacaan semayang tu macam mana. Terima kasih sebab kau ajak aku semayang, aku rasa tenang hari ni dapat semayang kau. Itu je dia cakap. Dan saya rupanya saya rasa macam selama ni ajak macam tu je. Kita ajak, jomlah kita semayang. Dia kata, pergi semayang dulu. Jomlah semayang, dia semayang dulu. Sebulan lebih kurang kita ajak dia. Tapi rupanya itu memberikan kesan kepada kehidupan dia. Kita tak tahu sebenarnya. So kita tak tahu struggle apa kawan-kawan kita yang lalui. Just kita ajak, kita cuba buat sikit-sikit. Dan kita juga sebagai contohnya, kalau let's say lah, kita mungkin orang yang bidang agama contohlah. Kemudian waktu kita nak borak sama-sama kawan kawan tu dia kata cerita sikit pasal Quran. Janganlah cerita benda-benda berat sangat. Jangan cerita benda-benda yang menyebabkan susahnya nak faham agama ni. Tak payahlah macam tu. Kita kena common sense juga dalam kita mengajak. Dan ajak dengan keadaan yang terbaik. Contohnya macam Luqman mengajak anaknya, ya bunayya la tusyrik billah. Dia nak cakap dengan anak dia, dia panggil, wahai anak kesayangan. Dan macam tu juga macam Nabi Ibrahim panggil ayah dia, tanya pasal kenapa engkau menyembah sesuatu yang tidak memberi manfaat pada engkau. Tapi cara dia panggil ayah dia tu, ya abati. Ya abati ni apa? Panggilan yang mana panggilan itu disaluti dengan kasih sayang dan respect. Maksudnya walaupun ayah dia buat kesilapan yang besar, iaitu melakukan syirik, tapi dia dalam jiwa dia tak pernah hilang rasa respect, tak pernah hilang rasa sayang. Macam tu juga kita, bila kita bercakap dengan kawan-kawan kita, mungkin ada kawan-kawan kita yang mungkin akhlak yang tidak begitu elok ke apa, jangan pernah rasa kurang respect kita. Dan jangan buang rasa sayang kita. Itulah satu benda yang kita kena sentiasa letak dalam jiwa kita. Kita nak ajak orang ni kerana kita sayang kat dia. Kita nak sama-sama menjadi orang yang bertakwa. Dan sebagai penutup, saya dah nampak tadi soalan saya just nak raikan saja daripada Ahmad Anwar, boleh tak ada Imran cadangkan beberapa makanan yang agak sesuai untuk kita makan dalam masa bulan Ramadan. Saya tak tahulah makanan yang sesuai makan apa. Saya dekat Turki saya makan lain, orang kat Malaysia makan lain lah kan. Tapi carilah makanan yang tidak membuatkan kita malas. Itu je lah. Kalau let's say kita ni jenis makan tu, ada certain makanan, kita setiap orang ada jenis-jenis makanan yang kalau kita makan dia jadi malas tu nak bangun. Terbaring habis sudah. Itu cuba elakkan lah sebab dia buatkan kita malas. So kita pilih makanan yang saya tak ada spesifik lah, kamu kena makan gini, kamu kena makan, kalau kat Turki tavuk, kena makan tavuk, kamu kena makan berjumet corbasa. Saya tak ada tiba-tiba macam kamu jangan makan nasi biryani, tak, saya tak letak secara spesifik. Itu kita boleh fikir sendiri lah. Yang penting jangan makan yang berlebihan sangat dan juga jangan makan yang menyebabkan kita malas. Wallahu a'lam. Saya mohon maaf sebarang kekurangan yang ada. Saya mohon doa daripada rakan-rakan, sahabat-sahabat yang berada di USIM dan juga mungkin luar USIM untuk doakan saya yang berada di perantauan. Salam Ramadan. Semoga kita bertemu lain waktu. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita semua dan mengampunkan dosa kita. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Da'i Imran atas penerangan itu tadi. Terima kasih juga kepada semua penonton yang telah mengemukakan soalan berkaitan dengan forum kita pada malam ini. Jadi insyaAllah diharapkan agar semua para penonton yang menyaksikan live ini dapat mengambil manfaat
yang dibawa sepanjang sesi forum kita berjalan pada malam ini. Dan peringatan mesra juga kepada semua penonton yang menyaksikan live kita pada malam ini, diminta kepada anda semua untuk mengisi form penyertaan yang disediakan pada link yang diberikan. Dan alhamdulillah program kita telah pun sampai ke penghujungnya. Jutaan terima kasih sekali lagi buat Da'i Imran Zaki kerana sudi meluangkan masa menjadi tetamu khas kita pada malam ini. Dan tidak dilupakan terima kasih kepada semua penonton, kepada semua hadirin yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam menjayakan Akasha Talks pada kali ini. InsyaAllah semoga kita bertemu lagi pada slot akan datang. Jadi sebelum saya sebagai moderator pada hari ini juga nak mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua dan minta maaf andai kata ada sebarang kekurangan sepanjang saya mengemudi forum kita pada malam ini. Sebelum saya tutup forum kita pada malam ini, saya ingin berkongsi berkaitan dengan satu quote lah berkaitan dengan bulan Ramadan, iaitu Ramadan itu seperti teman, kita mungkin berjumpa dengannya pada hari ini, tetapi belum tentu kita boleh berjumpa dengannya pada waktu lain. Jadi mungkin di antara kita ada yang tidak berkesempatan untuk berjumpa bulan Ramadan tahun ini, ada yang telah pergi meninggalkan kita, dan kita yang masih hidup, yang masih diberikan dua nikmat Islam iaitu iman dan Islam, perlu menggunakan peluang yang sebaiknya andai kata kita dipertemukan pada bulan Ramadan yang akan datang. Terima kasih sekali lagi. InsyaAllah kita jumpa pada waktu yang lain. Kita sudahi majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mio.